Saya rasa pada pendapat saya rasa isteri ada hak untuk meminta untuk cerai sebab kalau suaminya tidak menjalankan tanggungjawab tu saya rasa ada hak lah. Okey, untuk isteri dia kenalah kita kena tahu sebab-sebab kenapa dia minta untuk berpisah. So benda ni kita kena refer to pejabat agama dan tahu mengenai masalah yang isteri tu hadapi. Isteri, pada pendapat saya, isteri ada hak untuk menuntut cerai apabila dia tak lepaskan sebab jika suami itu tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, kenapa kita mesti stay dengan dia? Bila kita stay nanti macam-macam yang berfikiran dekat fikiran kita. Pada pendapat saya rasa mereka patut pergi kaunseling keluarga. Lepas tu kalau macam suaminya tak nak ikut ke apa ke, saya rasa isteri patut laporkan kepada pihak agama. Okey, kalau pada pendapat saya isteri kenalah membuat aduan ke pejabat agama untuk meminta khidmat nasihat dari pegawai atau kaunselor yang dilantik di pejabat agama tersebut lah. Apabila seorang isteri itu mengalami stres dengan masalah rumah tangga dia, perkara yang penting yang kita pergi mengadu untuk mendapatkan nasihat daripada pejabat agama ataupun daripada orang yang terdekat dengan kita seperti ibu bapa kita dan rakan terdekat lah. Itu rata-rata pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Bila suami tak nak lepaskan. Tapi tak apa, sebanyak-banyak soalan anda boleh terus hantarkan di Facebook untuk kita tanya dengan lebih lanjut berkenaan topik hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berterima kasih jugalah kepada dua tetamu kita yang berada di studio hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor, daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Sekali lagi kita bertemu, Doktor. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dan kita bersama juga dengan Encik Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku Peguam Syar'i. Tuan Hafiz sihat? Alhamdulillah. Pertama kali kita bersua. Ya, hari ini pertama kali. Okay. Jadi banyak hari ini kita nak kongsikan bersama para wanita, para isteri khususnya. Dan sebenarnya ini satu dilema kenapa suami tak nak lepaskan. Kerana pastinya seperti mana yang kita tahu, suamilah yang memegang kata talak itu, kata cerai itu. Jadi menjadi satu dilema ke ada kalanya dalam pelbagai situasi untuk para isteri. Baik Tuan, kita terus saja bersama dengan Tuan. Tuan, kita anggap kita dah anggap wanita atau isteri tahu hak-hak mereka dan sekarang ni membuat tuntutan. Dan ini situasinya, suami tak nak lepaskan. Apa dan bagaimana yang mereka lakukan? Boleh lakukan? InsyaAllah. Terima kasih wanita hari ini, TV3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sidang penonton di rumah. Pertama, untuk para wanita, apa yang diperlukan dibuat. Kita dah tahu dah, contoh kita ada sebab ataupun kita tak ada sebab. Dia ada dua lah. Sebab untuk mohon perceraian ni, dia perlukan ada sebab. Why? Kenapa kita nak keluar dan membebaskan diri daripada perkahwinan tersebut. Dan adakah alasan-alasan tersebut mematuhi peruntukan undang-undang ataupun tidak. Jadi seperti mana kita dengar komen sebentar tadi. Betul. Pertama, antara yang paling mudah kita akan pergi ke Jabatan Agama untuk dapatkan kaunseling. Kedua, lepas dapat jabatan kaunseling, adakan kaunseling, barulah kita akan pergi ke mahkamah. Lepas ke mahkamah, kita akan ada berapa banyak seksyen-seksyen tertentu yang melibatkan apakah hak-hak wanita. Jadi hak-hak wanita ni kita pecahkan beberapa perkara. Dia ada Seksyen 47, Seksyen 48, Seksyen 50, 52, Seksyen 54. Banyak kan? Banyak. Jadi saya bukan nak ajar peguam ya, puan-puan. Jadi hari ini saya bagi yang ringkas je. Apa kena buat? Jadi apa yang perlu dibuat oleh sidang penonton di rumah? Pertamanya, apabila kita rasa kita ada sebab untuk kita mohon perceraian. Jadi apa yang wanita perlu buat adalah wanita pergi balik semula kepada yang saya kata tadi. Perkara pertama, untuk dapatkan khidmat nasihat. Maksudnya khidmat nasihat ni yang pertama yang free percuma adalah di Jabatan Agama Islam. Kedua, ada juga keluarga-keluarga ataupun wanita-wanita yang pergi dapatkan khidmat daripada mediator untuk dapatkan mediasi. Ataupun yang seterusnya dia akan dapatkan kaunselor untuk dapatkan kekuatan dari sudut mental dan juga jiwa. Itu yang pertama. Tapi dari sudut perundangan, dia kena pergi dapatkan bawah Seksyen 47 untuk permohonan perceraian secara baik. Ataupun dia pergi kepada
fasah Seksyen 52 dan Seksyen 50 ataupun dia minta kepada tebus talak Seksyen 54. Lepas tu kemudian ada lagi seksyen yang lain, banyak cara-cara lain, ada juga yang berlakunya perceraian yang berlaku di luar mahkamah. Perceraian di luar mahkamah terbagi pada dua. Satu, sebab si suami ni ataupun si isteri ni bergaduh cakap pasal benda-benda taklid. Taklid ni apa? Taklid ni ataupun syarat. Kau keluar daripada pintu rumah ni, jatuh talak. Contoh, dia tak cakap talak, kau jatuh. Mesti tiba-tiba si isteri nak keluar rumah mesti lalu pintu, takkan ikut tingkap. Penatlah asyik-asyik nak ikut tingkap. Asyik-asyik nak ikut tingkap. Kenapa Minah kau buat tu? Suami aku tak bagi, aku masuk keluar pintu je ni. Tiba-tiba terkeluar tu pun jatuh talak. Jadi kena buat pengesahan perceraian secara taklid bawah seksyen lain. Itu yang kadang-kadang ataupun jarang-jarang, tapi sebenarnya banyak dah berlaku zaman sekarang. Marah, gaduh macam tu je. Dia terus bagi. Itu yang tak secara terus. Secara terus, gaduh di luar mahkamah, terus lafaz talak luar mahkamah. Apa kena buat? Dia dah tak sama macam yang pertama. Dia terus kena pergi ke mahkamah untuk permohonan pengesahan lafaz cerai. Okey, lafaz cerai itu pula dia ada dua. Perempuan kena tahu. Sebab ramai di luar sana, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira dia ni profesional atau tak profesional, sebab kita bukan belajar bukan semua orang ada bidang masing-masing. Kadang-kadang yang yang belajar ngaji tadarus Al-Quran pun bila di masjid di surau orang panggil ustaz juga. Tapi dia tak belajar syariah ni, fik munakahat ni. Dia pun sendiri bila tanya jadi macam blur lah. Sebab jarang-jarang. Jadi apa kena, lafaz sarih dan juga lafaz tak sarih ni berbeza. Pergi rujuk kepada peguam syar'i. So mereka akan advise apa yang kamu kena buat. Kamu nasihat, puan-puan akan pergi ke mahkamah. Jadi pecahan tu saya bagi secara ringkas lah. Sebab dia ada banyak tadi. Tengok kepada kes apa situasi yang dihadapi oleh wanita tersebut. Ini bermakna tadi kita gambar situasi lebih ringkas, iaitu dia dah pergi cakap secara baik dengan suami tak nak, itu antara apa yang mereka boleh lakukan. Maksudnya itu adalah langkah pertama apa pun kalau kita rasa macam tak ada keserasian dalam rumah tangga. Tetapi doktor, kalau dah rasa macam tak ada keserasian, dah rasa macam bercerai itu adalah langkah yang terbaik, bagaimana pula kita nak buat daripada persiapan emosi? Kadang-kadang wanita bergaduh tetapi dah ke tahap itu. Tapi bagaimana sebenarnya wanita perlu tahu yang dia perlu jadi rasional sebelum memulakan apa sahaja menuntut hak ke ataupun nak mencari prosedur sebagainya? Ya, soalan yang baik Fatin. Sebenarnya izinkan saya untuk kongsikan dahulu. Sebelum kita nak tahu faktor, dia banyak faktor kenapa suami tak nak lepaskan. Kadang-kadang suami tak nak lepaskan itu adalah berdasarkan sebab tidak ada persefahaman dan mungkin juga ada penderaan di situ ya, tetapi mungkin suami itu nak sorokkan perkara itu dan tak mahu ahli keluarga ataupun orang lain tahu, jadi dia sorokkan. Dan mungkin juga macam tadi seperti apa yang Tuan Hafiz sebutkan tadi tentang poligami ataupun penceraian yang mungkin berlaku, yang kalau especially poligami yang tidak dipersetujui. Tetapi di sini bila kita nak sebut tentang faktor emosi ya, sebenarnya kita lihat daripada kesejahteraan psikologi seseorang itu. Saya nak bawa dahulu bukan sahaja emosi tetapi kepada PET. Ini adalah kita sebut tentang pemikiran, emosi dan tingkah laku. Pemikiran tu apa? Pemikiran bila dah kena, bila orang dah berada dalam satu situasi yang tidak selesa. Contoh Farin dan Fatin sendiri berkawan, tetapi bila tidak selesa, macam mana bila hendak melaksanakan temu bual agaknya Farin? Tak selesa ni. Tak selesa. Gurau-gurau. Tapi boleh boleh lah ya. Tapi kalau dah berada tidak selesa, itulah persoalan saya tadi. Kenapa atau bagaimana kita hendak jadi rasional dahulu sebelum kita ambil tindakan? Kadang-kadang bila wanita ini kita berada dalam, mungkin kita terpengaruh terlalu banyak dengan emosi, kita cepat mudah untuk kita menyebutkan perkara mungkin nak bercerai. Mungkin kita hendak perpisahan. Tapi sebenarnya hati tu hendak. Sayang. Itulah orang perempuan tuan. Sayang. Hendak, tetapi tak boleh hendak kita kata sesuatu itu bila kita marah terus kita hendak perceraian. Dia sebenarnya banyak faktor. Kalau dia mengakibatkan pemikiran yang negatif contohnya, dan orang ni ataupun wanita itu akan merasakan bila tengok muka suami geram, dah berasakan macam aku dah tak cantik, aku dah berisi, aku tak perfect. Semuanya dia self blame. Dan bila kita berkait dengan emosi tu yang kita risaukan Farin, lama-lama dia menjadi, dan Fatin, dia jadi orang kata mula-mula stres yang
sedikit marah, lepas tu dia makan hati, dia tak boleh lagi nak bercakap baik dengan orang. Anak pun ditengking dan kemudian tingkah laku apa dia buat, dia akan marah anak. Itu kita panggil dalam psikologi ialah what do you call that, projeksi ya. So yang ini secara tak langsung kalau emosi kita ni tak terjaga, Fatin, bukan kita lah, wanita secara amnya ya tidak terjaga, yang kita risaukan adalah ia akan menjurus kepada kesihatan tubuh badan. Kerana dia bermula daripada stres yang akut. Stres yang akut tu maksud dia sekejap. Tapi selepas itu dia berjangkit kepada stres kronik lebih daripada 6 bulan. Itu yang kita risaukan. Bila mungkin kita pernah dengar satu kes di negara jiran di mana seorang isteri yang suaminya berpoligami dan kemudiannya kita panggil gaslighting, di mana menyebabkan emosi dia sangat terganggu dan apa dia buat, dia perlu dipakaikan dengan baju selamat supaya dia tidak mencederakan anak dia sendiri dan juga suami dan orang lain. Ini dah kritikal dan itu sebenarnya Farin dan Fatih yang kita risaukan apabila dia tidak terbendung. So bila kita kata tahap emosi ni kalau dah tak nak lepas, sebenarnya kita lihat dulu macam tadi step-steps yang kita dah bincangkan. Tapi kemudiannya kita kena juga lihat sama ada dia boleh diselamatkan atau tidak. Sekiranya tidak diselamatkan, tidak boleh lagi diselamatkan. Macam salah satu lagi contoh ialah trophy wife. Pernah dengar tentang trophy wife di mana seseorang itu dia akan menunjukkan bahawa contohnya trophy wife dia hendak menunjukkan, pertontonkan kepada orang di luar sana, isteri saya hebat, isteri saya cantik. So itu trophy wife dan ini sebenarnya mengganggu emosi wanita ini. Dan kalau tidak ada lagi persafahaman, kita tahu jalan yang terbaik adalah mungkin saya tak kata penceraian itu jalan terbaik, tapi mungkin itu salah satu cara ya. Dan saya kira sebenarnya para isteri perlu jelas, perlu mengambil masa dan juga rasional di dalam memikirkan setiap kemudaratan yang mungkin boleh berlaku. Baik, Tuan, ini soalan yang cukup menarik. Terima kasih kerana ini saya kira kita terus saja bertanyakan soalan ini. Ini kisah yang dikongsikan oleh ataupun situasi dikongsikan oleh Nurul Huda Madraf. Okey, ini namanya. Suami mula keluar rumah bila anak bongsu berusia 6 bulan. Sekarang anak dah 5 tahun. 3 bulan yang pertama sahaja suami bagi nafkah. Sampai ke hari ini tiada nafkah. Saya dah failkan cerai dari tahun 2019 tapi sampai ke tahun 2022 last proceeding pun mahkamah still tak dapat nak buat keputusan. Suami enggan bagi kerjasama untuk hadir ke mahkamah. Sebenarnya ini bukan masalah ini saja. Banyak sebenarnya keadaan macam ni. Suami mengelak, suami tak datang, masalahnya dia jadi dragging, dia jadi semakin lama. Jadi bagaimana ni? Tuan. Pertama untuk wanita di luar sana perkara ni berlaku sebab saya rasa sebab saya sebagai pengamal undang-undang, kita tahulah ramai kita dapat banyak komplain ataupun banyak maklumat kadang-kadang lambat kes, panjang dan sebagainya. Pertama, dapatkan bantuan daripada peguam. Satu, ada pula yang takut jumpa dengar peguam je nanti mahal ni duit ni. Tapi kita kena ingat setiap apa-apa perkara yang kita perlukan sekarang memang memerlukan fee, bayaran, dan bila kita jumpa kita nak dapatkan yang percuma, ada percuma contohnya Jabatan Bantuan Guaman ataupun kita ada daripada Baitul Mal contohnya panel-panel. Tapi kekangan daripada sudut untuk memberikan kita perhatian kepada kes kita tu sebab dia akan bawa kes yang banyak. Dia bukan hanya pada kes kita. Lain dengan peguam-peguam swasta ataupun peguam-peguam syar'i persendirian. Umpama macam kita pergi klinik swasta jumpa doktor pakar lah. Kita ada doktor kita ada peguam kita. Jadi dalam kes macam ni yang saya nampak pertamanya adalah di peringkat awal tu kemungkinan saman tak sempurna. Okey. Jadi apa benda ni semua? Benda-benda ni semua adalah prosedur. Tata prosedur di dalam tata cara di dalam mahkamah. Bukanlah disebabkan kes tu kuat atau tak kuat. Kata kes kuat tak? Kalau tanya cerita fakta tadi, fakta Puan Huda tadi dah kuat dah. Juga tu. Kuat tu. Sebab anak 3 bulan ni dah 5 tahun. Gila tak gila lah. Dah 4 tahun. Kira kalau kahwin lain dah dapat 2 orang anak dah. Betul tak? Cuma masalahnya ni nama dia istilah kalau orang kampung, orang di luar perempuan, kita panggil sebagai gantung tak bertali. Jadi dalam istilah gantung tak bertali ni saya nak fahamkan lebih lanjut. Kena faham 2 perkara. Pertama, dalam taklid kita ramai orang bernikah je tapi lepas tu dia lupa dah. Lepas akad nikah nangis. Sedih kan? Oh alhamdulillah aku dah jadi isteri orang. Aku jadi suami orang. Dia lupa dengar lafaz taklid lepas tu. Ingat lepas taklid lepas tu. Lafaz taklid lepas tu. Si suami akan cakap apa? Sekiranya aku meninggalkan. Sepatutnya isteri ni kena dengar, bukan nangis-nangis lu. Dengar taklid tu. Taklid tu janji suami kepada kamu. Kalau dia tinggalkan
kita 4 bulan berturut-turut, ada negeri 3 bulan berturut-turut. Kemudian sekiranya aku tidak beri nafkah kepada kamu 3 bulan berturut-turut ataupun 4 bulan berturut-turut, ataupun aku menyakiti kamu, memberikan mudarat atas tubuh badan kamu, dan sehingga mana aku tinggalkan kamu tanpa meninggalkan nafkah, ataupun sekiranya aku tinggalkan kamu, mana warisku, wakil-wakilku tak memberikan nafkah kepada kamu, kamu boleh pergi mengadu kepada hakim syar'i, mahkamah syariah, dan dibayar RM1, tertalaklah kamu dengan talak huluk, tebus talak. Faham tak? Faham. Ya. Okey. Jadi benda-benda macam ni, puan bila berlaku kat Puan Huda ni, Puan Huda kena buat apa dan juga wanita di luar sana, sebab banyak kes macam ni. Bila dah kena tinggal, gantung tak bertali, pertama dapatkan nasihat yang betul, sebab tak semua orang tahu tata cara mahkamah prosiding tu macam mana hakim nak. Kadang-kadang kita nak marah hakim. Kita tak boleh marah hakim. Hakim akan buat putusan. Dan hakim bukan peguam. Hakim tak boleh ajar assist orang yang datang untuk berikan argumen ni. Sebab sepatutnya yang memberikan dakwaan-dakwaan ni kena bawa pembantu dia. Ataupun dia sendiri pandai. Dia sendiri lampirkan kes dia. Tapi kalau dia tak pandai, prosedur pun tak betul. Contoh di peringkat pertama, saman tak sampai sebulan. Tangguh lagi sebulan. Lepas tu COVID. Kan dia kata 2019, betul tak? Betul. Jadi bila 2019, 2020 dengan 21 tu, 2 tahun kita COVID tu, mahkamah buka 1 bulan tu pun, kaunter ada seorang kena COVID. Kan masa tu kan zaman close contact. Memang close contact. Kita peguam-peguam pun merasai benda yang sama. Rasa baru seronok kan. Baru nak bawa kes. Tiba-tiba baru nak pergi, kaunter ni kena, satu mahkamah tutup balik walaupun baru buka 2 minggu. Jadi tak jalan kes. Tangguh. Kes kita dah ada tarikh, tangguh. Jadi itu sebab saya nampak pergi sampai tahun 2022. Apa yang Puan Huda kena buat? Pergi balik tengok dalam, tengok betul-betul, faham betul-betul prosedur tu dah sampai tahap mana. Kalau tanya saya, kemungkinan dah sampai peringkat perbicaraan. Kalau dah sampai peringkat perbicaraan, pastikan ada 2 saksi. Kalau sebolehnya 2 saksi tersebut adalah saksi lelaki. Sebab satu saksi lelaki, berat saksi lelaki ini sama dengan 2 orang perempuan. Kalau kata tak dapat saksi lelaki, ada saksi perempuan saja. So boleh-bolehnya dapatkan 4 orang perempuan. Sebab 2 orang perempuan kesaksiannya sama dengan kesaksian seorang lelaki. Okey. Tapi kalau tak cukup, boleh menang ke tuan? Boleh. Sebab akhirnya kita akan ada sumpah. Maksudnya sumpah. Kalaulah suami tak nak datang macam mana pun, pertama buat waran tangkap. Mohon pada hakim, kalau peguam, selalunya peguam akan mohon untuk waran tangkap dikeluarkan. Sebab kita tak ada kuasa, ini pun tak ada kuasa, kita suruh polis heret dia, masuk dulu dalam lock-up ataupun masuk dalam ni, besok hantar pergi mahkamah. Kalau dia tak nak juga dengar, dia tak nak datang juga, lari juga, saman telah dibuat, waran tangkap telah dikeluarkan, masih tidak dapat tak dapat dicari orangnya dan sebagainya, teruskan kes. Jalan sebelah pihak secara ex parte. Maka puan tadi dan wanita-wanita di luar sana dapat teruskan kes. Dapat buat peringkat perbicaraan, jalankan perbicaraan betul-betul. Kalau boleh, itu sebab elok ada peguam. Sebab peguam selalunya dia akan assist. Contoh macam saya akan kumpulkan dulu saksi. Kita buat mock trial. Mock trial ni perbicaraan konon-konon. Macam rehearsal. Macam orang kata kalau penyanyi dia buat test suara dulu. Sound check. So macam tu kita tengok sebab kadang-kadang yang banyak bercakap di luar ni sampai dalam mahkamah, masuk dalam kandang tu, Datuk Seri ke Tan Sri pun boleh tiba-tiba tak tahu, pasti tak tahu, lupa. Sebab dia tiba-tiba jadi blank. Bukan berlaku pada orang biasa. Apatah lagi pada orang yang dah teraniaya anak 3 bulan, dia pula masuk. Macam dia pula rasa bersalah, aku nak minta cerai ni. Sebab tak biasa. Betul tak? Tak biasa, betul. Jadi benda-benda macam tu. Boleh bayangkan cuba masuk dalam kandang. Betul. Saya kira sebenarnya ini satu orang kata strategi ataupun yang baik lah, untuk membantu insan-insan seperti Puan Nurul Huda ni sebenarnya. Ya, tapi Tuan Hafiz, itu kita bercakap mengenai mereka yang ada lagi yang boleh dikesan. Tetapi selepas ini kita nak kongsikan macam mana suami Tuan Nurul tak boleh dikesan dah lama dah tinggal selepas ini. Tapi sebelum tu Farin, kita ada perkongsian. Kita nak saksikan perkongsian pengalaman isteri bila suaminya sendiri tak nak lepas. Ini perkongsian kisah benar yang kami bawakan kepada anda. Silakan. Apabila seseorang itu melalui alam rumah tangga, sudah tentulah setiap daripada kita mengimpikan kehidupan bahagia tanpa adanya perselisihan faham yang boleh membawa kepada perceraian. Tetapi tidak bagi Anissa, 35 tahun, yang sudah lama berhadapan dengan suaminya yang sering mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami.
Perkahwinan saya dengan suami dah lebih kurang 10 tahun. Suami saya bekerja dan saya juga bekerja lah. Jadi selama 10 tahun ni banyak hal yang kita orang kena hadap dari segala segi lah. Pada mulanya benda ni jadi sebab kami dah mula PJJ sejak 4 tahun lepas. Jadi memang agak sukarlah bagi kami berdua. Nak pula kami belum ada rezeki untuk ada anak. Selepas tu benda ni jadi bila dia pun makin lama makin berubah. Saya ada cuba tanya kenapa and cubalah untuk selesaikan mana yang boleh. Tapi dia macam tak nak share apa-apa dengan saya. Lepas tu lama-lama tu dia start marah-marah, tengking saya. Macam saya ni punca lah dia stres. Walhal saya sekadar bertanya je sebab yelah saya kan isteri. Jadi wajarlah kalau ada apa-apa mesti saya nak tahu kan. Dan saya sebagai isteri mestilah ada rasa yang suami saya ni ada orang lain. Kalau tak, dia takkan buat perangai macam tu. Tapi saya faham kalau dia nak kahwin lain pun maybe sebab saya tak dapat bagi zuriat untuk dia. Tapi kena tahu jugalah saya ni pun manusia and isteri yang ada perasaan. And janganlah dia lupa tanggungjawab dia untuk saya. Tapi ni tak, dia macam seolah-olah buat saya ni tak wujud. Saya ada berbincang nak minta dia lepaskan saya, tapi dia cakap dia tak nak lepaskan saya. Dan kalau nak sangat, dia suruh saya uruskan sendiri semua. Dia tak nak cerai, tak nak lepaskan, tapi tak tunaikan tanggungjawab. Nafkah zahir, nafkah batin memang dah tak ada lah. Kita orang memang tak bercakap. And kadang bercakap tu pun from text walaupun sebumbung. Jadi kat sini pun saya dah macam buntu. Saya jadi keliru. Nak berpisah tapi hubungan pun dah sangat lama. And pada masa yang sama, hidup kami ni dah tak macam suami isteri. Tiada kebahagiaan. Okey, baik, apa perkongsian yang kita saksikan tadi tu sebenarnya situasi yang saya kira memang terjadi dan lelaki ataupun para suami tadi tu mengambil kesempatan atas hak dan juga fitrah yang diberikan. Jadi kalau nak bercerai ke apa, uruslah sendiri. Dia tak tanya khabar, tak tanya apa. Jadi emosi tu sebenarnya pada wanita tu ditinggalkan begitu saja dan sebenarnya tak boleh salahkan juga kalau wanita tu berfikir macam-macam sebab ruang tu ada. Betul. Mungkin doktor boleh komen sikit. Okey, apa yang saya boleh lihat tadi yang saya dengar sebenarnya wanita ini memerlukan seorang suami. Perkahwinan itu dibina atas dasar cinta dan kasih sayang dan perlu dipelihara macamlah kita pelihara diri kita, perkahwinan juga perlu dipelihara. Dan seseorang wanita yang berjauhan, dinamik hubungan PJJ tadi kan, perkahwinan jarak jauh itu berbeza daripada perkahwinan kalau serumah. Dan seharusnya saya selalu ingat pesan mak saya sendiri, mak pesan kalau pergi mana-mana kakak, kalau suami ke mana ikut. Dan saya faham sekarang apabila menjadi seorang kaunselor pun bahawa dinamik hubungan PJJ itu memang berbeza. Dan wanita ini, Fatin, yang indahnya yang kita telah dijadikan oleh Allah adalah kita mempunyai intuition yang sangat kuat. Kita boleh berasakan sekiranya sesuatu itu terjadi seperti mana yang dia naluri, betul, insting. Tapi sebenarnya naluri itu betul satu, tetapi ia juga daripada pelakuan sang suami itu sendiri. Apabila ada keterbezaan daripada biasa bila kita call bertanya khabar dia okey, tiba-tiba dia mula marah-marah. Dan saya nak terangkan di sini bahawa semua wanita di luar sana, sahabat-sahabat wanita saya, kita semua ada hak untuk bahagia. Betul Fatin, kita ada hak untuk bahagia. Jadi carilah kebahagiaan itu. Apa yang tuan-puan, maafkan saya, apa yang puan hendak sebenarnya. Kalau hendakkan kebahagiaan itu, cari. Dan sekiranya suami kata uruskan sendiri, kalau itu yang boleh membawa kepada kebahagiaan, like I said, saya tak sarankan tentang penceraian. Kita dah melalui proses-proses itu, tetapi sekiranya itu adalah jalan yang terbaik untuk mencari kebahagiaan sendiri. Sebenarnya apa yang kita perlukan adalah inner peace. Inner peace, peace within. Bagaimana nak cari kebahagiaan itu? Tanya diri sendiri bagaimana sekiranya perkahwinan itu boleh diselamatkan. Kalau tidak, uruskan seperti mana hak anda sebagai wanita. Dan selain daripada itu juga, saya hendak kita pegang kepada RMS.
Kadang-kadang dalam perkahwinan itu ada orang kata apa berantakan ya, dan kita reda, kita pilih jalan itu, tetapi kita kena reda tentang apa sesuatu yang berlaku. Bila kita nak inner peace, Fatin, Farid, kalau kita tidak reda terhadap apa yang terjadi kepada kita, kita sukar untuk lupakan. Macam tadi kita ada berbual sedikit tentang bagaimana perasaan kita tak nak sebenarnya, tetapi kalau sang suami tidak lagi memainkan peranan dan kita disakiti, dan bila saya sebut tentang disakiti ini yang melampau, yang tidak dapat diselamatkan lagi Tuan Hafiz ya, dan itu sebenarnya kena reda dan kena maafkan. Maafkan siapa? Maafkan suami, maafkan diri dahulu. Menarik. Kita kena maafkan diri kita. Ni yang kena nyanyi lagu nanti. Mungkin Aina Abdul boleh nyanyi after this. Maaf andai tak sempurna. Okey, dan yang last sekali ialah bersyukur kerana kita masih ada, dan I mean in one piece, dan kita boleh bertindak, dan sekiranya kita amalkan RMS ini, reda, maaf, syukur, insya-Allah kita lebih tenang. Tetapi ia bukan mudah. Lafazkan tu mudah, tetapi nak melakukan itu sukar. Jadi ambillah tindakan yang sebaiknya. Kadang-kadang kita manusia ni, aku dah reda, aku dah tak, hati dia tak lepas. Itu sebenarnya dia yang tahu. Selalunya wanita lah. Tak sedar diri Okey, baik. Sambil-sambil bergurau itu juga kita ada satu soalan yang cukup menarik. Yang ini memang menarik ni tuan. Daripada Puan Nur Syamusni, di mana saya sebelum tu juga saya nak rangkumkan juga soalan ini juga mengenai wanita ni selalunya bila nak menuntut cerai, dia takut tentang hak-hak dia. Terutamanya anak-anak. Khususnya kalau sebagai contoh suri rumah tangga akan ditimbang tara dan sebagainya. Macam mana awak nak jaga anak tapi awak hanya suri rumah sebagai okey, ini mungkin kita boleh rangkumkan juga dengan soalan daripada Puan Nur Syamusni. Bagaimana pula suami yang hanya akan bagi talak dengan syarat menolak semua hak seorang isteri, jangan minta edah dan mutaah, harta pencarian anak dan juga nafkah anak, sehingga terpaksa menandatangani surat perjanjian. Maknanya sekarang ni, okey, engkau boleh minta cerai dengan aku sebagai contoh, tetapi jangan minta hak, jangan minta ni anak aku jaga dan sebagainya. Ini mungkin situasi yang boleh berlaku. Sah ke tak sah situasi macam ni? Boleh atau tak boleh ni? Jawapannya boleh, sebab dia bainar reda. Dia pilihan, option. You nak agree, you nak setuju ataupun you tak setuju. Jadi apa yang berlaku adalah dalam situasi ini, contoh ada isteri ataupun ada wanita di luar sana, dia punya timbang tara. Itu sebab saya kata tadi, di peringkat awal, pertimbangan sama ada perceraian itu patut dan perlu atau tidak. Pemberatan dia ada beberapa alasan dan sebab-sebab. Contohnya, sebab-sebab yang ketara, yang seperti apa yang ada dalam seksyen itu adalah yang ketara. Itu yang tertulis. Yang tertulis, kenapa sampai tertulis? Sebab yang itulah sebab-sebab yang boleh membolehkan hakim syar'i mengambil kuasa lelaki untuk menceraikan isteri. Okey. Tapi dalam kata berkenaan macam ni, contohnya dia ada hak dah masing-masing. Tapi disebabkan dia suami itu bagi dia offer. Cadangan penyelesaian. Aku setuju untuk ceraikan kau, tapi sekiranya kau melepaskan hak-hak selepas perceraian. Benda ni selalu tak berlaku kat mahkamah? Selalu. Benda ni normal. Masih selesai. Yes. Sebab kadang-kadang saya memang tak nak fikir pasal harta dan apa semua, saya tak nak. Saya dah nak cerai je. Jadi puan macam mana? Tuan, saya bagi kuasa pada tuan untuk negotiate dengan suami. Negotiate dengan suami untuk semua benda dilepaskan. Yang penting saya tahu cerai. Untuk anak, saya keep in view dulu. KIV dahulu. So, ada juga. So kat situ ada kebijaksanaan peguam ini untuk berbincang dengan belah sana. Jadi, jika sebelah sana, yang ini pihak-pihak lawan, ada peguam, dia akan bercakap dengan peguam. So, peguam sama peguam. Bercakap peguam dengan peguam ni secara letter. Ada juga kadang kita bincang di luar, di office dan sebagainya. This is my client punya permintaan. Macam mana klien? Kita tak setuju. Tak setuju, patah balik. Kat situ ada berlakunya runding cara. Jadi dalam keadaan rundingan tersebut, jika sekiranya si isteri kata dia bersetuju, sebab tu saya kata tadi bainar reda. Yakni di antara keredaan di antara kedua pihak. Itu hak dia. Kalau hak dia sendiri nak lepaskan, kita tak boleh nak cakap tidak, kita tak boleh cakap ya. Sebab ada banyak kes tiba-tiba yang paling pelik lah. Yang paling pelik, yang jarang-jarang berlaku tapi ada. Si perempuan pun sanggup sampai melepaskan hak jagaan anak pun sekali. Anak pun dia sanggup lepaskan untuk hak jagaan kekal. Suami ambil jagaan kekal, yang penting dia boleh lepas. Ada tak kes macam tu? Ada. Dan memang kadang kenapa secara bertulis, tanda tangan, sebab seloknya di hadapan mahkamah ni biar ada perjanjian penyelesaian. Kalau tak ada perjanjian penyelesaian, dia akan cakap mulut-mulut. Nanti tuntutan lain yes. kemudian. Cuma pesan saya kepada
wanita-wanita di luar sana, wanita hari ini yang menonton. Pertamanya dalam ada beberapa perkara yang kita nak hadir ke mahkamah ni, hakim syar'i dengar pun dia tahu bahawa memang dia perlu bantu wanita ni. Tapi kalau sekiranya kita pergi ke mahkamah dalam keadaan kita contoh nafkah cukup, kasih sayang pun cukup. Lepas tu ada bergaduh kecil-kecil tapi pergi mahkamah. Sebab gaduh ni tak semua hampir semua perkahwinan, sedangkan itu sebab ada kata-kata Melayu, sedangkan lidah lagi tergigit. Apatah lagi suami dan isteri. Lagu. Dia boleh nyanyi. Kadang-kadang kita makan pun tergigit lidah sendiri pun ada kan. Kita tak nak. Tapi ni contoh, dia mesti ada dua belah pihak. Takkan jadi sebab kalau kata macam doktor cakap tadi, doktor kata tadi itu langkah yang terakhir, langkah yang paling kalau dah lalu semua. Saya pun pesan benda yang sama sebab kita tak tahu pergaulan itu sama ada pergaulan itu dicetuskan memang perangai si suami yang suka mendera ataupun disebabkan oleh pergaduhan antara suami isteri. Okey, maksud sekejap saya tambah. Maksudnya tu emosi isteri tu. So suami nak mempertahankan perkahwinan, dia diri lagi dan juga tak bagi kerjasama kalau bercakap mengenai penceraian, betul? Ya, pun ada juga. Sebab kadang-kadang ialah contoh tiba-tiba suami elok. Sebab ramai di luar sana wanita-wanita ramai juga salahkan lelaki saja. Tapi ada masa pula sebenarnya lelaki pula jadi mangsa keadaan. Lelaki ni dah baik dalam satu tempat. Tapi kita try. Sebab lelaki ni sebagai ketua keluarga dan sebagainya diuji macam mana? Provokasi. Satu hari 1000 kali minta cerai, contoh. Tapi rupanya dalam tekanan jaga anak. Sepatutnya selesaikan jaga anak tu dulu. Contoh. Oh, ini menarik. Kena ada perempuan hati-hati dengan provokasi. Okey, doktor, seringkas yang mungkin pesanan wanita dan bagaimana itu terus kekal kuat dalam menghadapi situasi seperti ini. Okey, terima kasih Farin. Saya ingin apa orang kata ringkaskan bahawa keluarga itu adalah penting ya. Because kesan daripada peranan ibu, ayah dan juga dia akan membawa kesan kepada anak-anak dan kita tak sedar bahawa kita selalu apa orang kata tu ingin mencari harta ya, tetapi sebenarnya harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih. Sayangi diri anda, sayangi keluarga anda dan sebenarnya kalau boleh sebenarnya kita nak buat lagi ni sebenarnya bersama dengan dua tetamu ni memang tak puas kalau tanyakan soalan. Terima kasih juga kepada mereka di Facebook. Terima kasih kepada Dr. Asmawati dan juga Tuan Muhammad Nur Hafiz bersama kita pada hari ini. Baik, apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, kita harus teruskan hidup kita. Fatin. Betul. Dan paling penting jaga emosi, jaga keluarga masing-masing dan juga terus pergi mencari hak dengan cara yang terbaik. Dan saksikan terus hidup